Wahyu teragung. Wahyu teragung. Perhati dan fikir. Jabal Nur, Bukit An-Nur. Jabal Nur terletak 3.2 kilometer dari Mekah. Keadaan bukit berbatu, berpasir dan kering. Ketinggian bukit 640 meter. Di puncaknya ada Gua Hira. Kini pendakian ke Gua Hira lebih mudah kerana disediakan laluan bertangga yang mempunyai kira-kira 600 anak tangga. Soalan, nyatakan perasaan kamu jika mendaki bukit yang curam dan berbatu-batu. Kenali wahyu. Murid-murid sekalian, di sebelah kiri kita sekarang ialah Gua Hira yang terletak di puncak Jabal Nur. Di sinilah berlakunya peristiwa penurunan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu? Wahyu itu apa, Ustaz? Wahyu ialah kalam Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Oh, begitu. Terima kasih Ustaz atas penerangan. Nilai sirah dijejaki, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicontohi. Baca dan fikir program ziarah Jabal Nur. Atur cara, 8 pagi tiba di Jabal Nur. 8.15 pagi taklimat pendakian. 8.30 pagi pendakian bermula. 10 pagi sampai di puncak dan ziarah Gua Hira. 10.30 pagi mula turun ke kaki bukit. 12 tengah hari sampai di kaki bukit. Fakta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendaki Jabal Nur. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisytiharkan menjadi nabi, baginda sering ke Gua Hira untuk beribadah. Sabar walaupun pendakian agak mencabar. Yang ketiga, penurunan wahyu pertama di Gua Hira. Tarikh 17 Ramadan. Usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 40 tahun. Malaikat pembawa wahyu Jibril alaihissalam. Yang keempat, peristiwa penurunan wahyu. Malaikat Jibril alaihissalam telah bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda beribadah. Jibril alaihissalam meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membaca. Lalu Jibril alaihissalam memeluk dan meminta baginda membacanya lagi. Baginda memberikan jawapan yang sama. Selepas 3 kali meminta baginda membaca dan memeluknya, Jibril alaihissalam mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Alaq. Yang kelima, peristiwa selepas penurunan wahyu. Baginda pulang menemui isterinya Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan ketakutan. Khadijah radhiyallahu anha menyelimutkan dan menenangkan baginda. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha membawa baginda bertemu sepupunya Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani. Menurut Waraqah, baginda telah dilantik menjadi rasul sebagaimana yang disebut dalam kitab terdahulu. Mari kita baca bersama-sama dengan rakan. Wahyu petunjuk jalan. Wahyu petunjuk jalan. Ayah, mari kita baca bersama-sama wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kepentingan wahyu. 1. Medium untuk mengetahui perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. 2. Mematahkan hujah orang kafir.
Ketiga, memberi penyelesaian kepada permasalahan manusia sepanjang zaman. Yang keempat, menjelaskan tentang perkara sam'iyat. Yang kelima, mengandungi i'tibar tentang peristiwa terdahulu. Sam'iyat, sesuatu yang tidak dapat digambarkan dengan akal dan panca indera manusia, hanya dapat diketahui melalui Al-Quran dan hadis. Baik, i'tibar peristiwa penurunan wahyu pertama. Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mestilah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup bagi mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad SAW gigih mendaki Jabal Nur untuk ke Gua Hira, mencontohi kesungguhan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan semua perkara, terutamanya dalam beribadah. Nabi Muhammad SAW beribadah kepada Allah SWT walaupun masyarakatnya menyembah berhala. Kita mesti berpendirian teguh dan tidak terpengaruh dengan anasir tidak baik yang ada di sekeliling kita. Wahyu yang pertama ialah Iqra, iaitu bacalah. Tekun menuntut ilmu dan menjadikan amalan membaca sebagai tabiat. Rumusan, Al-Quran ialah kitab panduan umat Islam. Beriman kepadanya menjadi asas dalam setiap tindakan kita.